Saya dapat maklumat daripada Tuan Haji Omar, kenalan saya lama. Sebenarnya dia yang introduce saya permulaan dulu. Saya tak ingat kata berapa, dah lama 20 tahun lebih. Dia kata kebanyakan yang ada di masjid ni dia 72 tahun. Dia kata gitu je. Wallahu a'lam lah. Sama dengan saya lah. Dia 72 tahun 7 bulan. Pada pagi ini saya akan membicarakan satu topik tentang kehidupan kita sebagai seorang Muslim ni, iaitu apakah nilai-nilai hidup kita sebagai seorang Islam. Begini, saya sengaja pilih tajuk ini sebab ramai orang Islam ni dia mengaku dia Islam, dia mengucap hari-hari, bahkan dia bertahlil, dan di masjid tu nampaklah mereka itu committed dengan Islam, dengan berbagai-bagai ibadat mereka buat dalam masjid. Tapi penampilan hidupnya di luar masjid adakah terselah nilai-nilai hidup Islam atau tidak? Kita boleh tengok dalam berbagai-bagai perkembangan, dengan sikap tuduh-menuduh, maki hamun, cela-mencela. Ini dekat naik pilihan raya di Melaka ni kata macam pesta besar-besaran, sampai kita tengok berimas. Jadi apakah di luar di sana, di medan pertempuran kita di luar tu, betul-betul kita membawa nilai hidup Islam atau tidak? Sebab saya agak tak berapa selesa apabila kita melihat kebangkitan Islam itu hanya terselah di masjid, surau, majlis-majlis tahlil, akad nikah. Tetapi di medan pertempuran sebenar, di kehidupan kita sehari-hari, apakah nilai-nilai atau the values of Islam itu betul-betul kita amalkan atau tidak? Itu soalannya. Sebab Islam ni kalau kita ambil secara skeptikal macam itu, pilih yang kita suka, tinggalkan yang kita tak suka, maka kita tak akan nampak the beauty of Islam, dan kita tak akan nampak keberkesanan Islam. Apabila yang selari dengan selera kita, kita pilih. Yang tak selari dengan selera kita, kita ketepikan. Sebab ramai dah di kalangan orang Islam tak berminat nak membicarakan benda-benda yang pada dia tak praktikal lah. Kita kata macam ni. Nak membicarakan soal hudud, orang tak nak bicara lah. Penceramah-penceramah pun tak bincang dapat hudud. Dia rasa hudud tu, dia tak katalah kata benda tu tak boleh buat, tapi jadi susah tuan-tuan sekalian. Jadi yang kerana macam itu, kita nak tengok hal-hal ni, kita nak nilai dan perspektif kita sebagai seorang yang mengucap. Apabila kita nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah itu, kita bukan hanya sebagai satu tradisi pengucapan, kita telah meletakkan satu komitmen yang serius. Itu dipanggil syahadah, pengakuan kita, ikrar kita, sumpah kita, yang kita nak berada di atas kalimah ini. Hidup dan mati kita nak berada di atas kalimah ini, bukan setakat waktu-waktu tertentu. Sebab itu bila setiap kali lepas kita bertahlil, Khalifah akan kata, wahya kalimatul haqq, alaiha nahya wa alaiha namut, wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin, walhamdulillahi rabbil alamin. Di atas kalimah ini kami nak hidup. Kalimah yang paling benar ini kami nak hidup, dan kami nak mati juga dalam kalimah ini, dan kami nak kami dibangkitkan pun dengan kalimah ini. Dan kalimah-kalimah ini juga yang akan ditanya kita oleh Munkar Nakir dalam kubur. Jadi bermakna bukan pengucapan la ilaha illallah saja yang penting. Yang pentingnya kita nak berada di atas tuntutan kalimah ini. Sebab itu sumpah kita dan lesen induk kita sebagai seorang Islam. Jadi kalau kita tidak boleh beramal sepenuhnya atau sekadar yang kita mampu, sepenuhnya tu terlalu subjektif lah, tapi sekadar yang kita mampu, di mana juga kita mesti memastikan kehidupan kita tu berada di atas tuntutan syahadah ini.
Kalau tidak, akan ternampaklah Islam itu hanya di masjid, di surau, di tempat-tempat perkahwinan atau acara-acara yang kita anggap berkait rapat dengan acara keagamaan. Tapi dalam aktiviti-aktiviti lain, kita tak tahu sejauh mana Islam itu dihayati sepenuhnya. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, agama Islam ni agama yang selari dengan fitrah kita. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah kejadian manusia ni yang Tuhan telah letakkan manusia ni di atas fitrah Islam. La tabdila li khalqillah. Tidak ada alternatif lain untuk fitrah yang Tuhan jadi begini. Fitrah iaitu zalika ad-dinul qayyim, iaitu fitrah ini itulah agama Islam. Walakin aksarun nas la ya'lamun, tapi malangnya ramai manusia tidak mengetahui. Kalau kita tengoklah, ada agama-agama yang hanya tak boleh makan benda hidup, kena makan sayur je. Itu tidak berada di atas fitrah. Fitrah manusia kena makan semua sekali. Agama Islam saja yang membenarkan kita makan semua sekali. Yang tak boleh makan sikit je, yang boleh makan banyak. Tapi ada agama lain tak boleh makan tu lebih banyak daripada yang boleh makan. Tengok contoh yang paling ketara lagi. Ada agama lain nak menjadi manusia yang baik, jangan kahwin sama sekali. Menolak fitrah yang paling kuat, menolak fitrah yang paling utama. Maka akhirnya berlaku berbagai skandal di tempat-tempat tertentu. Saya tak nak sebutlah, sebab dirakam ni susah lah. Sikit sebanyak bila dirakam ni, ialah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, agama kita, agama Islam membenarkan fitrah ini dikembang biak dengan baik. Berkahwinlah walaupun sampai 4. Tapi ada orang dia memilih nilai luar daripada Islam, nak kahwin 4 tak nak, tapi pasang lagi di luar, di lain dengan skandal affairnya, okey. Nak kahwin 4 tak boleh, dia tak kata tu, tapi ada affair dengan pihak lain, seolah-olah macam okey. Bahkan setengah-setengah para isteri pun dengar kata suami nak kahwin lain ataupun nak membenarkan, sorry, mati air dulu atau buang air dulu. Dia tak cakap saya lah, waktu dia guna perkataan air. Itu pun maknanya apa? Waktu tu nilai, bukan nilai Islam dia, dia ubah daripada saya kepada air. Tapi walaupun dia tahu suaminya tu ada sikit sebanyak orang lain, dia diam aja. Nak izin kata untuk suami kahwin lain, tak juga. Jadi nilai-nilai ini yang menjadi perkara dalam masyarakat Islam. Itu kita ambil contoh-contoh mudah. Banyak lagi lah. Macam orang tak begitu yakin dah dengan sistem politik Islam, walaupun disebut bertubi-tubi tapi banyak mempertikaikannya. Jika satu masa dulu orang tak yakin dengan sistem ekonomi Islam, itu haram, ini haram, riba tak boleh, orang tak yakin. Tapi tekanan demi tekanan di peringkat antarabangsa, bahkan di dunia barat sendiri pun telah meletakkan kaunter khas untuk syariah bisnes ni, muamalat syariah, tidak? Tuan-tuan tengok di London pun ada, di New York pun ada, tidak? Jadi akhirnya kita yang terima kerana orang lain iktiraf ekonomi Islam, tidak? Bahkan sekarang ni ekonomi Islam menjadi pilihan banyak negara bukan Islam pun, walaupun tak pilihan tapi ada. Di negeri kita berbagai-bagai bisnes kita boleh laksanakan dengan berasaskan sistem perbankan Islam dan lain-lain. Dia kalau dulu itu semua mustahil pada fikiran mereka. Sebab waktu dulu nilai-nilai yang menguasai kita bukan nilai Islam, nilai barat, nilai sekular. Tapi sikit sebanyak kesedaran Islam ni mengembalikan kita semula
dalam beberapa era kehidupan untuk kita mengambil semula nilai-nilai Islam yang penting begini. Tuan-tuan sekalian, kita kena yakin kebenaran ini selalu subjektif dalam bentuk moden ini. Dia panggil the theory of relativism in considering the truth. Teori bagaimana relatifnya nak menilai apa baik atau tidak, kerana bergantung pada manusia menilainya. Baik pada A, tak baik pada B. Baik pada C, tak baik pada D. Jadi kita nak guna yardstick yang mana? Kita nak guna tali pengukur yang mana untuk menilai sesuatu itu baik atau benar, untuk kita jadikan sebagai nilai hidup kita. Kita nak guna apa? Kita nak guna apa? Kita kena guna nilai Islam. Kalau kita sengaja memilih nilai-nilai lain, sedangkan nilai-nilai Islam atau value itu ada dalam Islam, dengan directnya, kalau hukum itu ada dalam Islam, kita sengaja mengelak daripada yang itu, kena tak selari dengan selera kita, pilih yang lain. Di mana kedudukan iman kita? Waktu peringkat-peringkat dulu, orang cuba kata arak tak bagus, banyak orang pertahankan. Ada orang dia nak sihat, dia kata dia boleh minum arak dalam satu hari dalam waktu, boleh sihat badan. Ada arak tertentu dibuat untuk sihat. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan sebab itu, memilih nilai hidup secara Islam itu bukan saja penting di segi akidah, untuk menjaminnya kita betul-betul berada di atas tuntutan syahadah kita, bahkan ianya juga selari dengan fitrah. Itu ingat, selari dengan fitrah kejadian manusia. Macam saya beri dua contoh tadi. Contoh makan minum, Islam membenarkan semua. Contoh nafsu, Islam boleh sampai kahwin 4. Jadi kalau kita memilih nilai-nilai yang lain, berlawanan dengan fitrah kita, berlawanan dengan tuntutan agama kita. Saya cuba membawa ni satu bentuk pemikiran, idea yang sedang berlaku di kalangan kita, terutama orang-orang yang high class ini. Tuhan sebut, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan wahai Muhammad, kebenaran itu hanya datang daripada Tuhan, tidak boleh datang daripada pihak lain. Itu kita kena ingat. Kebenaran itu hanya datang daripada Tuhan. Siapa yang nak beriman, silakan. Siapa yang tak nak beriman, silakan. Ayat ini digunakan oleh setengah-setengah pihak mengatakan, oh, nak beriman tak beriman itu pilihan. Ini salah tafsir. Tetapi Tuhan sebut daripada lepas itu, siapa yang nak beriman, dia sila beriman. Siapa yang nak kufur, boleh jadi kufur. Tapi itu bukan suruhan, itu pilihan di tangan kamu. Tetapi ingat, lepas itu Tuhan sebut, inna a'tadna lidzalimina narun ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim, maknanya orang yang memilih kekufuran, yang memilih syirik, dianggap orang yang zalim. Sebab dia, mereka akan dihubankan ke neraka. Sebab itu dikatakan orang yang kufur ini orang yang zalim. Dan mereka akan berada di dalam neraka itu seolah-olah berada di bawah kemah yang mereka tak boleh ke mana-mana lagi dah. Surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi bukan pilihan untuk kita ikut suka saya lah. Sebab ada, saya pernah dengar orang yang guna ayat ni sebagai, oh, nak beriman atau tidak itu pilihan. Itu bukan pilihan yang Tuhan suruh. Itu pilihan nak mengatakan agama tak boleh dipaksa. Tetapi kalau kamu milih yang kufur, itu terima nasibnya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita selalu sebut raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu sebahagian daripada hadis kalau tak silap saya. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, aku redha Islam itu sebagai agamaku, dan aku redha Muhammad itu Nabi dan Rasulnya. Itu ikrar kita, keredaan kita.
Apakah keredaan ini limited for certain areas saja, tidak redha keseluruhannya? Itu soalannya. Kalau kita berbentuk selektif di dalam memilih apa itu baik untuk kita ikut, dan apa yang tak baik pada pandangan kita, sebenarnya benda itu tak baik. Kalau benda itu dari segi Islam semuanya baik, kalau betul-betul dari segi Islam semuanya itu baik, cuma kita yang salah fahamnya. Jadi kita nak letak di mana ikrar ini? Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya kalau penampilan Islam dalam bentuk yang selektif macam tu, tempat yang kita suka kita pulun, kita kata. Tempat kita tak suka kita buat dek je. Ada orang dia suka pergi umrah setiap tahun, tak apalah, dia mampu, okey. Tetapi dia suka tak berderma. Kalau berderma dia tak bagi, sedekah dia tak bagi, yang lebih aula dia buat, sedangkan ada yang wajib. Tiba-tiba dia suka pergi, kita katalah banyak kali sangat, sikit-sikit umrah, sikit-sikit umrah. Jadi selection yang begitu tak betul. Itu kalau benda tu kedua-duanya agama. Pergi umrah pun agama, bagi sedekah pun agama, masih okey. Ini dalam menilai pilihan hidup. Kita kata berpakaian lagi senanglah. Apabila kita sebut berpakaian ni, saya refer perempuan lah. Cantik pakai tudung itu, pakai selendang itu cantik. Tapi dia pilih tak pakai, atau dia buat selendang dia letak kat bau. Kadang-kadang jatuh angkat naik balik, jatuh naik balik, susah tu. Tapi kalau dia balik elok-elok tak jatuh lah, tapi tak buat. Yang nak belit-belit tu dia tak buat walaupun tak jatuh. Tapi yang selalu jatuh sini, angkat ni, bubuh pula kancing kat sini. Kakak payah macam itu. Tapi mengapa dia terus buat yang itu? Yang angkat kat bau, jatuh angkat balik, tarik balik. Sebab waktu tu kepala otak orang yang berkenaan kemungkinan besar dia tak nak mengikat di kepala itu, mungkin dikaitkan dengan agama. Tapi yang letak kat bawah tu dikaitkan dengan budaya. Ada tafsiran lain pada itu tak? Cuba sebut pada saya. Dia dah bawa kain tudung tu, dia dah bawa kain selendang. Kalau dia tak bawa tu mungkin juga ada excuse kecil. Dia dah bawa elok, cuma dia tak nak pakai tutup gitu, tapi dia nak letak kat sini. Itu sebagai contoh nilai hidup apa kita bawa pada waktu itu. Yang kedua, contohnya, ada dua kedai makan, satu clearly Muslim, satu lagi tak tentu macam mana. Saya tak katalah benda tu haram sebab makanan, kita kena pastikan dulu tengok. Tapi clearly yang satu Muslim, yang satu tak pasti macam mana. Tiba-tiba kita dengan 1001 alasan kita memilih yang tak begitu clear ni. Kononnya dia lebih bersih lah, dia lebih standard lah, lebih begitu, lebih begini, lebih begitu begini. Sikap apa yang kita bawa dalam keadaan macam itu? Sebab tu saya pun menghadapi dilema hal macam ni. Ada kadang-kadang anak-anak ajak pergi makan tempat-tempat tertentu, saya tanya dulu ke mana nak pergi ni. Kadang-kadang saya baba ni kolot, kita nak jamu pun dia banyak sewa. Kita tak jamu dia pun dia komplain, kita nak jamu dia pun banyak sewa. Tapi isu ini berbangkit. Kalau kita sebut kerana baba tak suka sangat benda-benda begitu, mungkin sebab takut dia kata bapak jadi kolot sangat. Dia orang standard menilai ialah ni harga, tempat, status, condition. Dia tak kira exactly apa yang dimakannya tu. Ya atau tidak? Tuan-tuan tengok orang yang pilih tempat-tempat tertentu tu. Makanan bukan yang kedua, tempat, environment tu penting. Conditionnya, kursi empuknya. Apakah itu nilai hidup yang patut kita bawa? Serius sikit tuan-tuan sekalian. Jadi saya tak apalah, kedai-kedai mamak apa tak apalah. Hanya isteri saya tahulah tu. Daerah bertelagah juga dengan dia. Dia nak ambil hati anak dia, kita ikutlah dia, anak-anak dia kata kita gitu. Begini tuan-tuan sekalian, sikap orang Islam ni kita kena beramal seperti mana surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Sesungguhnya perkataan yang terkeluar daripada mulut seseorang mukmin yang tulen
apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya. Diseru sini maknanya diajaklah untuk beramal dengan apa yang Allah anjurkan dan Rasul anjurkan, untuk liyahkuma bainahum, untuk memutuskan apa-apa masalah yang berlaku di kalangan mereka. Ayaqulu sami'na wa ata'na. Sepatutnya orang yang beriman ni dia kata ya, kami dengar dan kami patuh. Jangan duk tanya-tanya lagi dah mengapa, kenapa, tapi begitu, tak payah lagi dah. Kalau benda tu seruan clear untuk kebaikan agama atas nama Allah dan Rasulnya, untuk memutuskan apa-apa perkara dalam hidup kita, maka kita sepatutnya terimalah. Ya, kami terima dan kami patuh. Orang itu yang akan berjaya. Ini merupakan personality seorang Muslim, tuan-tuan sekalian. Kita boleh bertolak ansur. Bukan kita Islam ni agama yang statik, yang rigid, bukan. Orang kata kalau ustaz bawa tu tak ada tolak ansur. Bukan tak timbul masalah tolak ansur. Dalam Islam flexibility cukup banyak. Yang kita alami sekarang ni di negara kita ni kerana tolak ansur dah lampau-lampau ni, sampai kita tak ada medan lagi dah nak berunding. Kerana akibat tolak ansur. Tapi tolak ansur yang macam mana yang patut kita amalkan? Batas-batas. Kalau segi agama, tolak ansurnya selagi benda itu tak membawa kepada salah. Kalau dengan bahasa yang kasar, terus sampai pada peringkat haram, tak payah tolak ansur lah. Itu contohnya. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, memilih nilai hidup Islam ini merupakan satu penampilan membuktikan komitmen kita kepada syahadah kita. Sejauh mana kita berada di atas tuntutan syahadah ini, itu tersalah melalui nilai-nilai hidup yang kita bawa. Nilai-nilai hidup dalam Islam ni, kalau tuan-tuan tengok, tak usah kita kaji dalam-dalam dah. Apa maksud nilai hidup? Benda yang baik kita nak buat, bukan? Benda yang tak baik kita elak-elak. Jadi kalau orang yang tak menggunakan nilai Islam, dia ikut secara adat, ikut secara budaya, ikut kepada local values, tempat-tempat tu orang nak macam mana, dia ikut macam itu je lah. Tapi kita sebagai orang Islam, walaupun kita meraihkan keadaan semasa setempat dan lain-lain, tapi raih yang paling utama sekali ialah apa kata Islam. Apa dia kata Islam kalau yang baik? Sama ada wajib atau sunat? Ya tak? Apa kata Islam kalau tak baik? Sama ada haram atau makruh. Itu batas-batasnya. Jadi antara dua grup ini pula, ada yang harus nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Nilai baiknya tak berbangkit sangat. Pilihan kita. Tapi dalam kebanyakan perkara, kalau baik, sama ada wajib atau sunat. Kalau tak baik, sama ada haram atau makruh. Ini dia punya alat timbangan kita untuk kita ikut. Sama ada benda tu apa juga dalam hidup ni yang kita alami. Jadi dalam keadaan begitu, yang terpaksa pihak-pihak berkuasa, terpaksa pihak-pihak pemikir memikirkan jalan keluar, nak mencari berbagai-bagai produk yang based on Islamic principle dalam business. Bertahun-tahun sebelum nak establish tu muamalat Islam. Kerana mereka nak cari jalan keluar, sebab orang Islam tak mau riba. Faham tak? Sebab orang Islam kata riba tak boleh. Clear ayat Quran sebut, ahallallahu al-bai'a wa harramal riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi pengikat kepada orang Islam. Bawalah kamu bukti macam mana pun riba terbaik kami tak dapat terima. Akhir-akhirnya tekanan demi tekanan, tekanan demi ketekanan, seluruh dunia menerima. Maka mereka buat berbagai-bagai alternatif dalam business transactions based on Islamic principle. Hari ini tekanan-tekanan nak memilih nilai-nilai dalam business, dalam muamalat. Itu kita ambil satu aspek. Dalam politik, dalam sosial, dalam pergaulan, terlalu banyak lagi yang lain-lain. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, jangan kita pandang remeh benda-benda begini. Itu adalah penampilan kita sebagai seorang Islam di dalam memilih nilai-nilai hidup sebagai seorang yang beriman. Kita tak nak jadi ini
Orang-orang yang mengaku beriman, tapi apabila sesuatu tu dikaitkan dengan agama, dia tak berapa seronok. Dia tak menentang, tetapi dia tunjuk sikap negatifnya, attitude-nya. Kalau panggil meeting pun tak berminat. Saya pernah mengalami satu pengalaman di satu tempat. Pengurusi bahagian dakwah di tempat berkenaan, di masjid berkenaan, dia kata, Ustaz, kita jemput semua tu orang-orang tertentu di tempat tu. Saya tak nak sebutlah grup mana, payah ni. Ada ni payah sebenarnya. Kita panggil semua, tapi satu orang pun tak datang. Sedangkan yang berada sekitar itu ribu orang daripada grup-grup berkenaan. Sejak saya jadi pengurusi pengurusi dakwah, biro dakwah di masjid ni, kami buat apa yang agama dia untuk tak nak datang pun. Daripada jawatan atas sampai ke bawah. Itu apa maknanya? Sebab kalau kegiatan lain, dia orang yang dulu datang penuh. Bermakna sikap itu menunjukkan kecenderungan dia ke mana. Tuhan sebut ini surah Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'zat qulubul ladzina la yu'minun. Apabila disebut saja kalimah Allah, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'zat qulubul ladzina la yu'minun. Apabila disebut saja perkataan Allah atau yang berkaitan dengan Allah lah, tidak melibatkan yang lain-lain, hati mereka rasa tak seronok, hati mereka rasa tak sedap lah. Bermakna jika ada perbualan, ada usul-usul yang membawa kepada agama, orang-orang berkenaan tak begitu favor, tak begitu menunjukkan keinginan. Macam saya kata tadi lah, tak menyertai aktiviti berkenaan, kerana mereka tidak beriman dengan akhirat. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Tetapi jika sebut lain daripada itu, sebut kata ada pesta sokan, sebut ada majlis konsert, sebut saja artis-artis tertentu nak datang, sambutan tak kira lagi lah. Ini clear berlaku. Tuan-tuan boleh tengok anjuran-anjuran yang berbau agama tak dapat sambutan. Tapi kalau anjuran-anjuran yang bukan berbau agama, sambutannya tak kira lagi lah. Tuan-tuan boleh tengok. Kadang-kadang apabila dia tak nak datang, dia menyalahkan pula pihak penganjur tu. Duk balik-balik dia panggil Ustaz Hashim tu je. Duk balik-balik dia panggil penceramah yang suka. Itu dia punya cari poin-poin untuk dia kritik. Jadi tuan-tuan sekalian, keadaan begini menjadikan sejauh mana komitmen kita kepada nak menghayati Islam sebagai our value of life ini menjadi isu penting jugalah. Satu perkara lagi lah yang menjadi hal-hal begini berbangkit. Kita tak sedar atau tidak, ada musuh-musuh Islam yang bertopengkan Islam. Kalau clearly yang bukan Islam tu orang kenal dia, tapi orang-orang dalam masyarakat Islam sendiri yang dianggap munafik, yang seolah-olah daripada sikap mereka, komen mereka, maki hamun yang mereka sebutkan, dan berbagai-bagai sikap mereka mempertikaikan kalau perkara-perkara itu berkaitan dengan Islam, seolah-olah mereka suka berbagai-bagai kemungkaran, suka berbagai-bagai kacau bilau berlaku dalam masyarakat Islam, seolah-olah begitu. Saya kadang-kadang tengok sekarang ini bagaimana komen-komen, bagaimana tuduh-menuduh antara grup-grup dalam grup-grup viral, sama ada atas asas politik atau atas asas agama juga, di kalangan setengah-setengah para penceramah agama pun seolah-olahnya suka kelang kabut ini, seolah-olah suka berlaku berbagai-bagai pertelagahan ini, seolah-olah suka macam itu. Maka musuh Islam bertepuk tangan sebenarnya. Apa yang kita sedang alami sekarang ni, perpecahan yang diakibatkan oleh kita sendiri,
dengan kita suka menuduh dia, sama-sama kita berpecah, membuat berbagai-bagai pertubuhan, membuat berbagai-bagai politik atas nama hak asasi manusia, membawa kebaikan atau membawa keburukan kepada kita. Tuan-tuan tanya sendiri. Tuan-tuan tanya sendiri. Kita ambil contoh kebebasan bersuara, kebebasan berpersatuan, maka boleh buat parti politik yang banyak. Tuan-tuan tengok, banyaknya parti politik yang ditubuhkan sekarang ini menguntungkan orang Islam ke atau merugikan? Saya tak menjawab, saya tanya aja. Mengapa jadi begini? Orang kata tak usah buatlah berpecah belah, Tuhan dah larang dah. Wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kamu bertikai, kamu akan gagal. Tapi tak peduli, sebab hak asasi manusia dijamin oleh perlembagaan. Oh, yang itu mengatasi firman Tuhan. Ayatnya saya sebut ni, sikap orang yang macam ini. Surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Orang-orang yang amat suka supaya benda-benda tak elok, benda-benda mungkar ini berkembang di kalangan orang Islam. Dia suka keadaan yang tak elok ni, keadaan tak bagus lah, berkembang di kalangan orang Islam. Orang yang macam ni Tuhan kata lahum azabun alim, mereka ni akan menerima azab yang pedih. Tak kira pengadu domba ke, ni apa nama, apa menjadi orang yang membawa ada channel YouTube yang boleh membahayakan perpaduan, tak kira lah. Orang ini makan azab yang pedih di dunia, fid dunia wal akhirah. Di dunia pun mereka akan menerima azabnya. Dah dimaki hamun, dituduh, dikatakan begitu begini, kadang-kadang dicela. Wal akhirah, akhirah dia tetap lagi lah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah saja yang mengetahui, walaupun kamu tak sedar perbuatan kamu tu salah atau tidak. Surah An-Nur ayat 19. Tuan-tuan sekalian, saya nampak kerana pelbagaian dalam memilih nilai-nilai hidup ini, orang sekarang ni terlalu meletakkan hak kebebasan berpersatuan, kebebasan bersuara mengikut human right itu sebagai perkara yang menjadi senjata utama dia untuk dia memperjuangkan sesuatu yang dia nak, walaupun bercanggah dengan Islam. Kalau dengan bahasa yang agak kasar, seolah-olahnya berpegang dan mempertahankan human right itu macam berpegang kepada ajaran agama lah. Bahkan kadang-kadang lebih sampai peringkat macam itu. Pernah beberapa perkara apabila kita diberi fatwa kata tak boleh, dia katakan perlembagaan tak halang pun. Perlembagaan bukan Al-Quran yang mengharamkan, menghalalkan ni Al-Quran atau hadis. Kita guna perlembagaan dan kita berpegang di atas perlembagaan, tapi bukan sampai kerana mengikut semangat perlembagaan kononnya kebebasan bersuara, kebebasan beragama, sampai boleh menghentam agama sendiri, boleh membuat berbagai-bagai kemusnahan dalam masyarakat kita sendiri, membawa pada perpecahan. Jadi itu problemnya. Nilai-nilai macam ini tuan-tuan sekalian di barat tak menjadi masalah sebab mereka matang politik mereka. Mereka matang dari segi penghayatan nilai-nilai politik kerana mereka telah establish. Tapi negeri-negeri kita ni yang agak junior ataupun yang agak premature dalam hal-hal begini, maka kesannya kita sedang tanggung sekarang ni. Tuan-tuan sekalian, sikap mencari-cari nilai-nilai yang di luar daripada nilai Islam ini, sedangkan nilai Islam tu dah baik dah. Orang kena kata cari naik. Cari naik ni maknanya bukan membawa pada kebaikan lagi dah. Sebab Islam itu sendiri agama yang dah betul, agama yang dah baik. Kalau kita masih mencari-cari yang lain daripada itu yang kita agak lebih baik, kita tersimpang daripada awal lagi dah. Tapi ada orang macam tu. Apabila saranan berbentuk agama, ialah betul cadangan ustaz tu, kita akan fikirkanlah. Tapi kita tengoklah kalau ada idea-idea lain yang lebih baik.
Maknanya ada lagi idea-idea lain yang lebih baik yang mengatasi saranan Al-Quran ini, saranan agama ini. Tapi banyak di kalangan orang Islam macam itu. Akhirnya dengan sikap yang macam itu, kalau pengurusi yang bersikap dengan macam itu, saranan-saranan yang berbau agama tadi walaupun terbukti dengan ayat Quran hadisnya tertolak secara tersendirinya, akhirnya cadangan-cadangan lain yang diterima dalam meeting ke dalam apa ke. Dia tolak dengan tapinya, dia tolak nanti kita timbanglah kalau sesuai. Itu ayat-ayat yang digunakan untuk menepis, untuk mengelakkan daripada menyerapkan nilai-nilai berkaitan dengan Islam. Tuhan sebut dalam hal ini yang ada kaitan dengan hal ini, surah Yunus ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukum fadzalikumullahu rabbukumul haqq famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Itulah Tuhan kamu yang maha benar. Mana apa yang Tuhan kamu maha benar itu maknanya apa yang Tuhan bawa dalam Al-Quran itu benar semuanya. Tidak ada yang tak benar. Famaza ba'dal haqq illa ad-dhalal. Apa lagi kalau dah benar itu benar, selepas daripada benar itu tidak ada yang lain melainkan sesatnya. Fa anna tusrafun. Bagaimana kamu diselewengkan atau kamu disesatkan? Begini tuan-tuan sekalian, kita dah yakin dah Islam tu agama yang betul, yang benar, seperti syahadah kita. Tapi apa yang sarana Islam kita masih tak puas hati. Kita sangka ada lagi idea-idea yang lain yang lebih benar. Tuhan kata tidak ada perkara kalau selepas pada yang benar itu melainkan sesat. Saya sendiri tuan-tuan sekalian, saya dah yakin agama Islam itu agama yang paling benar. Saya tak berminat dah nak kaji lebih-lebih agama lain. Takut-takut saya terpengaruh dengan idea-idea tertentu dalam agama lain, atau izm-izm tertentu dalam common law dan jangan dalam berbagai-bagai ahli filsuf barat tu yang kita rasa lebih hebat. Akhirnya kita memuja idea-idea lain atau pendapat-pendapat lain atau saranan-saranan lain walaupun berlawanan dengan Islam. Itu berbahaya. Kan kita pernah dengar ada orang-orang yang membuat penyelidikan yang berkaitan dengan agama di luar negeri. Dia jadi penyelidikannya mungkin orang orientalis yang anti-Islam. Apabila dia orang itu berjaya di brainwash oleh profesornya itu, kadang-kadang dia berubah pendirian dia. Pendirian yang asal itu walaupun seladin dengan Islam, agak pendiriannya agak dah berubah sedikit sebanyak lah. Ini kita dengar banyak. Saya tak payah sebut satu contohnya. Sebab mengkaji, kononnya atas nama nak mencari kebenaran, tapi Tuhan kata selepas di luar daripada kebenaran itu kamu akan bertemu dengan kesesatan. Itu berbahaya. Itulah dengan berbagai-bagai fashion model. Oh, mari musim ini fashionnya. Mari musim ini fashionnya. Kalau di barat musim autumn lain, musim winter lain, semua ada fashionnya. Yang musim sejuk tu tutup sampai tidak ada tempat yang ruang, dengan tebal pula tu. Kena datang musim panas, buka sampai semua tinggal, tidak ada apa yang apa. Itu nilainya kerana berdasar pada musim. Tapi bagi orang Islam, bertukarlah musim macam mana pun, pakaiannya tetap tutup aurat, cuma disesuaikan. Kalau sejuk ditebalkan, kalau panas dinipiskan. Ya tak? Sebab kita punya boundary-nya ialah apa yang halal dan wajib atau sunat kita buat, apa yang haram tak elok kita tinggalkan. Itu batasnya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tersasar daripada pendirian yang macam ini, saya bimbang lama kelamaan Islam itu akan kelihatan di masjid, di surau, dalam majlis-majlis tertentu. Kalau dululah dalam masa 4-5 tahun kebelakangan dulu, kalau kita tengok, sekarang ni agak kurang lah, Alhamdulillah. Kalau majlis-majlis perkahwinan tu dia ada 2 session. Session pertama majlis akad nikah, datang dengan tutup pakaian, semua elok lah, cantik. Tapi kalau session majlis, kita katakan majlis kenuri, betul kenuri kahwin lah, meriah, buat di hotel 5 bintang sebagainya. Yang datang tu, kalau kita tengok
dengan buka di sana sini, dengan kain belah di sana sini yang datang. Lebih daripada pengantin pun ada ramai. Sebab waktu tu dia kata yang pagi tu yang buat acara nikah tu majlis agama. Tapi malam tu majlis apa orang panggil tu, majlis perkahwinan atau nak panggil majlis apa tu? Panggil reception tu. Oh, malam tu macam dengan majlis, tak tahu nak cakap majlis apa saya. Tuan-tuan sekalian, saya nak baca lagi. Ada masalah lagi? Boleh sikit lagi? Firman Tuhan surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sesiapa yang menyingkirkan ataupun menimbulkan kesusahan kepada Rasulullah ataupun menyusah-nyusahkan apa yang Rasulullah bawa, min ba'di ma tabayyana lahul huda, selepas benda tu dah nyata kebenarannya apa yang Nabi bawa tadi, tapi masih mempertikai-tikaikannya. Yusyaqiq ni mungkin mempertikaikan apa yang Nabi bawa selepas nyata kebenarannya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia pilih cara hidup bukan orang Islam. Pilih jalan-jalan yang bukan orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan beserta dengan apa yang dia ambil sekali, kami palingkan, kami tak hiraukan dia. Wa naslihi jahannam, dan kami masukkannya ke neraka. Itu amarannya cukup keras. Wa sa'at masira, dan neraka itu tempat kesudahan yang amat mengerikan. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, berbagai-bagai contoh saya nak sebut perpaduan umat yang dianjurkan oleh Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ayat yang paling popular, semua dibaca oleh penceramah, surah Ali Imran ayat 103. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan agama Allah semuanya, jangan kamu berpecah belah, sehingga kita menjadikan perdamaian kita, perpaduan itu sebagai alat untuk kita saling hidup bersama. Sehingga di ujung ayat itu, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga dengan nikmat-nikmat perpaduan tadi kamu saling bersaudara di sama-sama kamu. Tapi kita tengok sekarang ini, kerana hak asasi manusia yang memberi ruang dan memberi peluang untuk kita, dia tak kata untuk bertelagah, tapi untuk berbeza pendapat sampai pada peringkat bertelagah. Setakat perbezaan pendapat Islam izin, setakat perbezaan arak Islam izin, itu timbul 4 mazhab. Tapi bukan bertelagah sampai peringkat kita menjadi masalah sekarang ni kerana pertelagahan orang Islam. Kalau pertelagahan itu di kalangan pemimpin, lebih teruk lagi orang di bawahnya. Tuhan kata kalau kita berpecah belah, tak dapat tidak disebut wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u, kamu dah patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu bercakaran sesama kamu, berpecah belah lah. Fatafsyalu, pasti kamu gagal. Fa sini, fa jawab syarat kepada ayat sebelum tadi, pasti kamu gagal. Wa tazhabari hukum, dan hilanglah segala kekuatan yang ada pada kamu. Maka dengan sebab itu bersabarlah. Wasbiru, banyak bersabarlah. Jangan lepas perasaan sangat, jangan terlalu sangat emosi dan sebagainya. Innallaha ma'as sabirin, kerana Allah itu bersama-sama dengan orang yang sabar. Al-Anfal ayat 46. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan sekarang ini, saya sengaja memilih tajuk ini untuk kita dedahkan supaya kita tak naklah menjadikan berbagai-bagai nilai-nilai hidup di luar sana tu yang kebanyakannya based on human intellectual saja, ataupun based kepada pendapat-pendapat tokoh-tokoh tertentu di dunia secara sejarahnya ataupun secara lama, sehingga kita sanggup mengenepikan nilai-nilai yang begitu universal yang ada dalam Islam, seperti perpaduan kepentingan umat, apa yang baik, apa yang tak baik dari segi Islam. Kita ketepikan benda itu kerana asas kita katakan hak saya, kebebasan saya. Maka di situ bukan saja membawa keburukan kepada kita, tetapi amat-amat bercanggah dari segi
konsep kita menerima Islam as our way of life. Sikap, saya rasa boleh satu lagi saya tambah ya. Sikap macam ini saya dah sebut dah pada minggu lepas. Jangan kita suka memilih-milih kalau sesuatu itu beranjurkan oleh Islam. Kalau kita sengaja pilih, kalau benda itu dah jelas bercanggah dengan Islam, dia akan menjejaskan iman kita. Kalau benda itu tak pasti, tak sure, itu mungkin tak apa. Tapi kalau benda itu jelas bercanggah dengan Islam, kita masih memilih yang bukan Islam, akan menjejas iman kita. Seperti surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Bukanlah seorang mukmin laki-laki atau perempuan yang betul-betul mukmin apabila Allah memutuskan sesuatu dan Rasulnya memutuskan sesuatu pada dia untuk dia nak pilih-pilih yang lain. Siapa yang mendahulukan Allah, maknanya kalau dia tak pilih yang Tuhan cakap dan Nabi cakap, dia memilih yang lain, bermakna dia mendahulukan Allah dan Rasulnya, dia sesat-sesatnya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, saya sebagai di penghujung ini, jangan kita terlalu gairah tambah dekat-dekat nak pilihan raya dan sebagainya, gairah berbicara politik dan sebagainya sampai bergaduh. Saya pun telah berjumpa dengan banyak kes-kes orang tu asalnya baik, tapi perbezaan politik buat pertengkaran menjadi musuh, kadang-kadang sampai tak bertegur, tak ngam dalam hidupnya. Jadi sehingga benda-benda begini akan buat kesan negatif dalam masyarakat kita. Dianya bukan saja benda tu salah dari segi agama, bukan saja benda tu berlawanan dari segi agama, tapi keburukannya dah nyata dah. Tuan-tuan boleh nilai sekarang ini apa yang sedang kita alami sebagai orang Islam di tanah air yang kita cintai ini. Jadi setakat itulah saja modal saya pagi ini. Semoga sedikit sebanyak menjadi pencerahan kepada kita untuk kita berada di atas betul-betul di atas nilai-nilai Islam yang benar, yang muktamad, yang pasti, bukan nilai-nilai yang hanya benda-benda yang subjektif. Kita kena ingat begitu. Dan satu lagi poinnya, kita kena ingat nilai-nilai Islam ni boleh katakan kebanyakannya nilai-nilai yang selari dengan nilai-nilai yang universal, bukan kontradik semua. Bahkan tempat yang selari, tempat yang paralel dengan nilai-nilai universal tu banyak. Macam kebebasan beragama pun ada, tapi ada limit dia. Yalah, bukan tak ada langsung. Kebebasan bersuara pun ada, sebab tu timbul khilafiyah, timbul berbagai-bagai pendapat, tapi ada batasnya. Jadi bukan tak ada. Nanti orang anggap oh kolot Islam ni semua tak boleh je, bukan begitu. Kalau kita belajar betul-betul selesa dengan Islam. Setakat itu, terima kasih banyak kepada pihak masjid yang sudi memilih saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.